Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Benarlah kata mak aku, hati-hati main api, nanti terbakar jiwa. Hati-hati main api, nanti terbakar jiwa. Api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan. Jangan main api, nanti terbakar diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, baru sebentar tadi dokumen yang memang akan buat Najib susah. Dokumen ini akan buat Najib memang dalam keadaan masalah besar. Sebelum itu, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu komen banyak-banyak. Saksi perbicaraan ke-13. Ini adalah dokumen yang baru diterima tuan-tuan dan puan-puan. Saksi terbaru di dalam kes 1MDB, Datuk Seri Najib Tun Razak, telah membocorkan maklumat bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak bukan hanya sekadar kenal kepada Jolo, tetapi beliau secara beberapa kali telah dilihat oleh saksi ini. Beliau sendiri menyatakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa beliau sendiri melihat beberapa kali Datuk Seri Najib Tun Razak bersama dengan Jolo. Pertama. Kedua, beliau juga membocorkan maklumat rahsia bahawa beliau pernah menggunakan telefon bimbit Jolo untuk menghubungi Datuk Seri Najib Tun Razak, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, saksi ini juga di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di hadapan hakim perbicaraan Muhammad Zaini Mazlan. Itu kan nama dia. Okey, maaflah. Muhammad Zaini Mazlan. Saksi ke-13 perbicaraan ini juga telah membocorkan rahsia bahawa dia telah menerima arahan bukan daripada Jolo tetapi daripada Datuk Seri Najib Tun Razak. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ini benar, Datuk Seri Najib Tun Razak berada dalam masalah amat besar. Saya bacakan beberapa peranggan daripada transkrip mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, maklumat ini daripada dhmarket.com 1 April 2022. Kamu boleh cari, dan ini bukan maklumat dari kedai kopi. Ya. Sebab ramai orang tanya, dari mana kau dapat maklumat ni? Saya ulang sekali lagi, maklumat ini daripada dhmarket.com, satu newspaper antarabangsa, bukan Malaysia, bukan hanya sekadar kampung saya, tapi seluruh dunia baca. 1 April 2022. Tajuknya tuan-tuan, bekas pengerusi 1MDB iaitu Muhammad Bakir mengakui bahawa dia telah bertemu dengan Jolo di pejabat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan menelefon Najib Tun Razak menggunakan telefon bimbit Jolo. Tuan-tuan dan puan-puan, antara beberapa perenggan yang menarik dan mungkin boleh membuat masalah besar kepada Datuk Seri Najib Tun Razak ialah pada peranggan ketiga, di mana saksi ke-13 itu berkata, dia memberi keterangan bahawa dia berkata ia bukan sekadar tanggapan yang dia ada bersama Jolo adalah wakil Najib. Jolo adalah wakil Najib. Dan hubungan Najib dengan Jolo adalah berdasarkan Muhammad Bakir telah melihat ahli perniagaan dalam buruan itu iaitu Lotek Jo bersama Najib beberapa kali. Bukan sekali, beberapa kali. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya ini bukan tanggapan. Saya bertemu beliau Jolo di pejabat Najib di Kementerian Pertahanan. Dan dia kata, saya bertemu beliau di pejabat Timbalan Perdana Menteri ketika Najib menjadi Timbalan Perdana Menteri dan beberapa kali. Ada satu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang memang amat mengejutkan adalah apabila Lotek Jo, apabila saksi ke-13 ini berkata seperti ini. Dia kata, saksi itu berkata, iaitu Muhammad Bakir, dia berkata, jika Najib sebagai pengerusi lembaga pengerusi lembaga penasihat 1MDB ketika itu tidak muncul di tempat kejadian, joint venture dengan Petro Saudi tidak akan berlaku. Sekiranya pengerusi lembaga penasihat 1MDB tidak muncul di tempat kejadian,
maka saya sangat ragui transaksi 1MDB ini akan berlaku. Tambah Muhammad Baqi. Kemudian ada satu lagi perenggan tuan-tuan dan puan-puan, di mana Muhammad Baqi berkata, kami menjangkakan lebih banyak butiran, lebih banyak penjelasan dan rasional untuk joint venture itu. Tetapi kami berharap untuk melihat semua itu. Tetapi ia tidak ada. Tambah saksi itu. Maksudnya, bagaimana keputusan itu dibuat, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, perenggan seterusnya, transkrip keterangan daripada saksi ke-13. Saya bacakan. Katanya, pada asasnya, Najib memberitahu saya. Sekali lagi, pada asasnya, Najib memberitahu saya. Maksudnya bukan orang lain, tak ada nama lain, tak ada nama serupa, tapi Datuk Seri Najib Tun Razak yang memberitahu Muhammad Baqi. Jangan menghabiskan terlalu banyak masa melihat urus niaga, lepas kerana lembaga itu bertanya bagaimana kami memperoleh 4.3 bilion ringgit Malaysia daripada wang kertas jangka sederhana 5 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan, Muhammad Baqi mengakui bahawa lembaga pengarah 1MDB tidak gembira. Tidak gembira dengan keadaan itu, tetapi Najib memberitahu mereka fokus kepada JV. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi perenggan. Keterangan di mahkamah daripada saksi. Berasal daripada Perdana Menteri Najib dan memberitahu kami jangan risau. Ini adalah perjanjian kerajaan dengan kerajaan. Jadi saya berkongsi dengan lembaga pengarah 1MDB. Inilah yang Najib minta kami lakukan. Terakhir, saya baca semula perenggan terakhir yang menarik minat saya. Jadi, saya berkongsi dengan lembaga pengarah, yaitu pengarah 1MDB. Inilah yang Najib minta kami lakukan. Arahan daripada siapa? Kalau kita baca tadi, sendiri mau pahamlah tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoalah semoga Datuk Seri Najib Tun Razak terus sihat, dia tetap tenang menghadapi semua ini. Tak lama lagi bulan Ramadan, besok hari Ahad Ramadan akan bermula. Kesian juga Datuk Seri Najib Tun Razak kalau dia terpaksa turun naik mahkamah dengan keadaan di bulan Ramadan. Dahaganya, tekanannya, nak nangis susah, tak nangis susah. Tapi apapun, saya berdoa semoga keadilanlah yang Datuk Seri Najib Tun Razak dapat. Kebenaran pasti akan menang. Kalau dia betul, saya doakan supaya dia menang. Kalau dia salah, Tuhan tak pernah tolong orang salah. Tuhan tak pernah tolong orang salah. Kalau dia salah, dia tetap salah. Mungkin sesiapapun, bukan Datuk Seri Najib Tun Razak, maafkan saya. Sesiapapun di dunia ini, termasuk saya. Kalau saya salah, mungkin saya menang di dunia, tapi di alam seterusnya, selepas kematian, hanya Tuhan yang tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye.